Okey, kita mulakan dengan modul dimmer cabin. Jadi macam korang boleh tengok dekat diagram ni, wayar hitam untuk wayar negatif lampu tengah. Kira kalau korang tengok pada diagram ni, kita akan potong grounding untuk lampu tengah, di mana wayar hitam akan terus pergi ke lampu tengah punya grounding, manakala balance daripada potongan tu iaitu sebenarnya daripada door switch punya sensor. Door switch ni kita tahu adalah grounding. Jadi bila kita buka pintu, automatik lampu tengah akan ada grounding hasil daripada sentuh release daripada door switch, dan akan menyebabkan ground tu wujud. Jadi kat sini kita akan potong. Kita akan asingkan di mana wayar kuning adalah pergi ke grounding door switch, dan wayar hitam akan pergi ke grounding lampu tengah. Okey, macam korang boleh tengok, ini sebenarnya adalah grounding untuk lampu tengah door switch ni. Kira bila kita tekan, grounding tu akan mati, dan bila kita lepaskan, grounding akan ada balik. Okey. Okey, seterusnya adalah sebab setiap modul ni dia memerlukan grounding dengan 12 volt positif untuk dia hidup, untuk dia berfungsi. Jadi kalau ikut basic, wayar merah ni akan pergi ke positif lampu, iaitu paling simple lah. Ataupun kita boleh guna juga selain pada positif lampu, kita boleh terus ambil direct daripada positif bateri. Mana-mana pun boleh sebab masih benda sama. Jadi untuk seterusnya adalah biru. Ini kita akan tap pada center lock unlock, iaitu wayar biru center lock. Kira apabila dia menerima isyarat, bila kita unlock kereta, lampu dome light akan menyala kerana dapat supply positif daripada unlock. Dan yang akhir sekali adalah, walaupun dia tulis masa, tapi bila aku test, ini adalah grounding, di mana wayar warna perang ni adalah grounding untuk modul ni. Okey, jom kita teruskan. Samsung tu. Jadi pada switch ni sebenarnya semua adalah ground. Jadi wayar yang atas ni adalah daripada door switch, yang ni pula aku buatkan daripada grounding body, yang ni pula pergi ke lampu. Jadi kita akan buat ialah kita akan potong tengah, dan kita akan buat sambungan antara wayar hitam dengan wayar kuning, iaitu macam korang tengok diagram tadi. Kita akan potong grounding asal daripada lampu yang pergi ke door switch. Sebab macam kita tahu kabin ni kita boleh buka secara direct, ataupun kita boleh setting supaya dia hidup bila buka pintu je. Jadi dari situlah grounding daripada door switch ke lampu akan dipotong di tengah-tengah, dan akan dibuat sambungan dengan wayar kuning dengan wayar hitam ni. Okay, sambungan grounding kita dah buat. Kita akan buat sambungan api, grounding permanent,
dan center lock. Okey, untuk case kereta aku ni, grounding untuk modul ni iaitu warna brown dengan merah ni, aku akan terus ambil daripada wiring meter. Macam kalau korang akan terus je ambil daripada lampu tengah. Kira daripada lampu tengah ni, kadang-kadang bagi setengah kereta dia akan ada 3 wire. Satu positif dan ada 2 grounding. Satu grounding yang pergi direct ke skru bumbung, dan satu lagi adalah daripada door switch. Jadi wiring dia korang akan tengok sendiri diagram, dan seterusnya korang akan buat sambungan ikut pada diagram tu, iaitu di mana ini adalah grounding ke body, ini pula ada pecahan di mana korang kena potong wiring yang asal door switch dan buat sambungan dengan wire hitam dan wire kuning. Jadi wire merah ni pula akan pergi ke positif bateri terus atau wire positif lampu, dan biru kita akan tarik pergi ke center lock. Okey, tadi korang kita dah hampir siap. Kita akan tengok hasilnya nanti. Okey, aku dah selesai buat wiring. Aku buat sambungan dekat switch dan aku tag pin wire api dia dekat soket meter. Jadi kita dah boleh buat static testimoni lah ni. Okay, aku kemaskan dulu, masukkan balik. Okey. Okey, kita akan test dulu dengan alarm. So aku unlock. Okey, macam korang boleh tengok, bila dia temi isyarat positif daripada center lock wire biru, maka orang kata apa, automatik lampu menyala. Dan kalau tak salah aku dalam 20 saat lah. So dalam 10 saat lagi dia akan okey, tak lampai pun. Okey, ni untuk fungsi remote. Kalau untuk switch pula, okey, pun akan sama, di mana dia punya door switch bila aku tutup dia akan padam dalam 20 saat. Jadi selain pada cabin light, aku juga buat lampu untuk kunci dan lampu kaki. Tak berapa terang lah sekarang. Okey, padam. Jadi cara teorinya, modul ni memang fungsi seperti yang diagram kita boleh tengok. Daripada door switch punya sensor dengan center lock punya unlock. Apa dia main ni? Dengan istilah lain, kita unlock alarm. Biar aku tekan. Okay, macam korang boleh tengok, bila aku dah unlock alarm, lampu tengah menyala. Okey, sekarang aku akan tutup pintu. Dan aku akan lock alarm. Jadi kalau ikut pada description dia ambil masa 20 saat untuk lampu padam. Okey. Mungkin sebenarnya bukan 20 saat, tapi kira dengan kesimpulan lainnya, modul ni menjalankan kerja dia dengan baik. Gunakan diagram ni. Okey, macam mana diagram ni akan berfungsi, aku akan tunjukkan. Jadi biar aku buat wiring dulu, dan aku akan explain macam mana daripada modul dimmer light boleh berfungsi juga sebagai modul coming home light menggunakan diagram relay ni. Okey,
aku skip terus kepada pemasangan yang dah siap. Jom. Jadi mengikut diagram ni, iaitu modul pertama aku letak sebelah kanan. Jadi macam korang boleh tengok, wiring bateri iaitu yang nombor 30 dekat bawah ni, aku dah siapkan fuse supaya in case kalau ada berlaku short, safety sikit. Dan seterusnya kaki yang ni 85. Macam korang boleh tahu, kaki 85 dengan 86 boleh terbalik. Sebab dia masih sama, dia akan hidupkan relay, jadi trigger relay. Jadi macam korang tengok, yang berbaloi ni adalah daripada modul dimmer. Dan kaki ni adalah daripada bateri, sama juga akan pergi ke fuse. Dan bila relay ni hidup, kaki 87 akan buka dan 87 akan pergi ke relay nombor 2 punya kaki, iaitu 87A. Macam korang tahu, relay 5 kaki ni, kaki 87A akan sentiasa bersambung dengan kaki 30. Jadi macam korang boleh tengok, aku buatkan kaki 30 sentiasa bersambung dengan kaki 87A dengan kaki 30 ni sentiasa bersambung selagi ada sebarang power supply pergi ke sini. Maksudnya bila orang kata apa, modul dimmer hantar isyarat dekat relay ni, maka power supply akan melalui daripada kaki 87 pergi ke kaki 87A. Jadi mesti korang pelik, kenapa aku tak gunakan kaki 87A pergi ke kaki 30? Supaya aku boleh buat cut off. Kalau aku pergi ke kaki 87A, kaki 87 pergi ke kaki 30, dengan kata lain takkan berlaku cut off power bila aku buka aksesori kereta ni, atau dengan kata lain aku start engine, akan menyebabkan berlaku shock dekat wiring yang aku buat ni. Jadi tujuan asal aku buat dua relay ni supaya macam korang boleh tengok, biasanya relay kita pergi ke kaki 87 untuk bukaan fungsi relay. Tapi macam yang korang tengok, aku pergi ke kaki 87A constant sebab macam korang boleh tengok, bila enjin aku start, kira aksesori ada power supply, maka automatik relay ni akan buka kaki 87 dan akan cut off kaki 87A. Dengan kata lain, model ni akan selamat daripada short. Sebab sekarang ni aku tapping sistem model ni di daylight depan aku, kira projector dengan lampu senja. Jadi lampu senja tak ada masalah, kita boleh terus tap dekat modul dimmer yang negatif ni. Tapi lampu daylight projector memerlukan positif untuk hidup. Jadi macam korang tahu, bila positif bertemu dengan sumber positif lain, short akan berlaku. Kita buat testimoni, adakah aku punya diagram ni menjadi atau tidak, atau menyebabkan berlakunya short pada wiring aku. Jom. Jom kita buat uji kaji sama ada boleh ke tak. Macam korang boleh tengok, so modul ni berjalan. Aku berjaya hidupkan lampu depan yang digabungkan dengan lampu cabin light. Jadi dengan kata lain, selagi lampu cabin light ni menyala, lampu depan pun akan menyala sekali. Ni model kita untuk hari ni, tak apa-apa jelas sangat. Jadi dengan kata lain, bila aku tutup pintu, dia akan ada delay sebanyak lebih kurang 15 saat. Jadi kalau korang boleh tengok sendiri, aku punya cabin light aku tapping sekali dengan lampu kunci dengan lampu kaki. Jadi jom kita tengok lepas kita tutup pintu selama 15 saat.
Okey, cukup 15 saat dan dia terus padam. Ikut tepat dengan timing asal cabin light, iaitu dalam 15 saat. Nak guiding, dengan kata lain nak membantu pengguna kenderaan tu supaya boleh nampak jalan atau kenderaan tu dalam keadaan parking yang gelap. Macam korang boleh tengok sekarang, parking gelap. Jadi bila katakan kita unlock kereta, dengan cahaya ni paling kurang kita boleh nampak lah sekeliling kalau ada apa-apa objek atau individu yang kita tak nampak.